الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن السنانة يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب بلغنا نذوره يا رب صل على محمد يا رب تغشانا بنوره يا رب صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب واسكننا جنانك يا رب صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة يا رب صل على محمد يا رب حطنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح يا رب صل على محمد يا رب واكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رحمن يا رحيم, kami mohon kurnia-Mu ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini ilmu yang beri manfaat pada kami. Berikanlah kekuatan taufik kepada kami untuk kami laksanakan, kami amalkan apa yang kami pelajari ya Allah. Kami amalkan apa yang kami ketahui dan diharap semoga Engkau terimalah setiap ibadah dan kebajikan yang kami buat semasa hidup ini sebagai amal bakti yang Kau redai. Ya Allah, turunkanlah sakinah di dalam majlis kami ini, iaitu ketenangan jiwa kami, bukakan minda kami, lapangkan dada kami, terangkanlah hati kami serta mudahkan kami memahami apa yang kami pelajari ini ya Allah. Semoga ia menjadi ilmu yang yakin sebagai panduan dan bekalan hidup kami di muka bumi ini. Ya Allah, datangkanlah para malaikat yang mengurumuni kami, turunkanlah para malaikat yang mengelilingi kami bertingkat-tingkat hingga ke arasmu, memohonkan keampunan bagi kami yang sedang duduk dalam majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, dengan berkat majlis ilmu yang mulia, bersihkanlah hati kami, sucikanlah jiwa kami daripada segala sifat-sifat tingkah laku yang keji, yang hina, sifat-sifat mazmumah yang Engkau benci dan kemurkai ya Allah, iaitu penyakit-penyakit hati yang sudah lama bersarang di lubuk hati kami ini ya Allah. Akhlak-akhlak yang buruk yang masih banyak lagi dalam diri kami ini ya Allah, Engkau ungkaikan, bersihkan, sucikan hati dan jiwa kami daripada sifat-sifat yang kotor dan jahat ini ya Allah. Dan Kau ganti dan hiasi diri dan hati kami dengan akhlak budi pekerti yang mulia, sifat-sifat mahmudah yang Engkau puji dan Kau cintai ya Allah, sebagaimana yang Kau kurniakan akhlak yang agung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, bantulah kami dalam melakukan amal-amal saleh dan amal-amal ketaatan. Di samping itu, kesihani kami, terutama kami yang sudah tua ini ya Allah, supaya kami dapat meninggalkan semua bentuk maksiat selama-lamanya ya Allah, di sepanjang sakit-baki hidup yang Kau pinjamkan untuk kami lalui, kami tempuhi di dunia nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah niat-niat kami dalam ibadah kami atau apa saja pekerjaan yang kami buat, supaya niat kami itu Kau jadikan ikhlas liwajhillah, semata-mata kerana-Mu dan untuk-Mu saja ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami, mati kami, dunia kami, akhirat kami sentiasa dalam pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu, dan kami sekalian sentiasa mendapat pertolongan, rahmat, kasih sayang dan ridha-Mu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang saya muliakan, lagi saya hormati dan saya kasih pengurusi dan barisan ahli jawatan terkasih ahli jawatan terkasih Masjid Al Hidayah Batu Berendam ini, betul juga pegawai syarak yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bila, Tuan Noja, betul juga yang dihormati pemimpin-pemimpin setempat, wabil khusus kepada tuan-tuan, puan-puan yang saya cintai, saya hormati, saya kasih, rahimakumullah. Begitu juga ibu-ibu mukminat, ibu-ibu mukminah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sama-sama kita panjat syukur kepada Allah Taala kerana malam ini Allah pertemukan kita, iaitu malam bulan yang baru, iaitu bulan Rejab. Malam ini malam 1 Rejab
Yang mana sabda Nabi SAW antara malam-malam yang mustajab doa ada 5 malam. Pertama, malam bulan Rajab, dan juga malam nisfu Syaban, malam 2 hari raya, mana hari raya haji, hari raya puasa, dan juga pada malam Jumaat. Jadi Jumaat ni satu minggu, tiap-tiap minggu ada satu saat mustajab doa, yang mana siapa berdoa dalamnya, kalau bertepatan masa itu, maka mustajab doa kita. Dan alhamdulillah, siang tadi, maghrib tadi, sebab tuan-tuan kata Syekh Ali Jabir, Allahyarham Syekh Ali Jabir, kalau guru-guru ulama-ulama di Mekah, di Madinah, walaupun mereka itu mengajar waktu petang, maka sebelum waktu maghrib, nak masuk waktu maghrib, maka mereka akan tinggalkan kerja-kerja dan ibadah-ibadahnya, maka menghadap kiblat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebetulan tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, kita berada tiap-tiap minggu, insya-Allah. Giliran saya pada hari Jumaat. Kalau boleh kita datang awal sikit masjid ni, lebih kurang dalam 5 minit sebelum maghrib, masing-masing dah ada di masjid, berdoalah kepada Allah SWT. Itu yang dibuat antara lain ni Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali hari Jumaat, maka dia akan perintahkan dia punya jariah supaya lihat matahari nak terbenam, dan dia dah ready nak berdoa. Jadi bila matahari mula nak terbenam, maka dia kata, puan, matahari dah mula terbenam. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, kita ni hajat kita banyak. Sebab mudah-mudahan ni masa yang mustajab doa. Tempat mustajab doa ada di Mekah, di Madinah, di Raudhah. Kalau di Mekah banyak, masya-Allah. Itu tempat. Tetapi yang ada dekat Malaysia ni, iaitu masa-masa yang yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama ni, insya-Allah malam ni bila-bila waktu malam ke, pukul 10 malam ke, tahajud malam ke, kita banyakkan doa dan bagi pada awal bulan Rajab ini. Dan bulan Rajab ini termasuk dalam bulan yang dihormati, bulan Muharram. Bulan Muharram ada 4 bulan sejak daripada Allah jadikan bulan dan matahari, dunia 7 bertalan langit, 7 bertalan bumi, dan Allah dah tetapkan dalam satu tahun ada 12 bulan, dan dalam 12 bulan tu ada 4 yang bulan yang dihormati. Satu daripadanya ialah bulan Rajab, dan 3 bulan tu lagi berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan ini dah dimaklum, orang jahiliah pun tahu. 4 bulan ni dilarang berperang. Ni bulan haram. Bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan-tuan lagi apa yang kita perlu buat dalam bulan Rajab ini, kita kena banyakkan istighfar. Banyakkan zikir kepada Allah Taala, banyak istighfar. Sebab tuan-tuan alim ulama zaman dulu tuan-tuan ni, dia kata bulan ini bulan untuk kita banyakkan zikir kepada Allah Taala. Bahkan mereka cuti mengajar. Tak ada mengajar. Jadi waktu mengajar ni dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemungkinan ni kita pun dulu dah buat, dah baca, iaitu doa istighfar bulan Rajab. Jadi sebab teringat, masya-Allah, saya cari ada. Mungkin tuan-tuan pun dah ada ke? Ada tak istighfar bulan Rajab? Tapi saya ada 2 line je. InsyaAllah nanti saya bagi pada Haji Abbas dah ada buka buku ni. Istighfar bulan Rajab. Jadi malam ni sebelum kita mengajar, betul-betul kita baca kitab, kita sama-sama baca doa istighfar bulan Rajab. Jadi pertama sekali kita mengucap puji kepada Allah Taala, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan ucapan zikir Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Jadi pada malam ni kita buat 10 kali sajalah, ambil berkat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Masya-Allah, kita baca dengan berlagu tuan-tuan ni. Jadi kalau
Selalunya tuan-tuan ni, orang rumah saya kalau baca, dia baca tiap-tiap hari bukan tunggu bulan Rejab aja. Tiap-tiap hari dia baca. Dengan berlagu. Masya-Allah. Kadang-kadang menyentuh hati tuan ni. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Selepas 70 kali kita baca astaghfirullah min taqsiri fi ma alayya lillah. Astaghfirullah min taqsiri fi ma alayya li Rasulillah. Astaghfirullah min taqsiri fi ma alayya li kitabillah. Astaghfirullah min taqsiri fi ma alayya lil walidin. Astaghfirullah min taqsiri fi ma alayya lil muallimin. Astaghfirullah min taqsiri fi ma alayya lil aqrabin. Astaghfirullah min taqsiri fi ma alayya lil muslimin. Astaghfirullah min taqsiri fi ma alayya lil khalqi ajma'in. Faghfir li warhamni wa tub alayya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebanyak 7 kali. 7 kali. Dengan berlagu astaghfirullah min taqsiri fi ma alayya lillah. Ini maksudnya apa tuan-tuan? Istighfar kita ni kalau boleh kita tiap-tiap malam kita buat. Naklah kalau kita bersembahyang tahajud kita boleh buat astaghfirullah min taqsiri, maksudnya aku minta ampun kepada Allah Taala daripada kecuaian aku, kelalaian aku, hak untuk menunaikan hak Allah. Aku istighfar minta ampun kepada Allah Taala di atas kecuaian aku menunaikan hak Allah. Kemudian li Rasulillah, aku minta ampun kepada Allah Taala daripada kecuaian aku menunaikan hak-hak Rasulullah. Kemudian yang ketiga li kitabillah, menunaikan hak-hak kitab Allah iaitu Al-Quran. Kemudian lil walidin, dan menunaikan hak, aku mohon ampun kepada Allah Taala daripada kecuaian aku menunaikan hak-hak dua ibu bapa aku. Kemudian lil muallimin, kecuaian menunaikan hak-hak lil muallimin terhadap guru-guru aku. Dan juga fima alayya lil aqrabin, kecuaian aku menunaikan hak-hak kaum kerabat aku. Kaum kerabat termasuk saudara mara kita dan sebagainya. Dan juga kecuaian aku dapat menunaikan hak-hak orang Islam semuanya. Dan juga minta ampun kepada Allah Ta'ala daripada kecuaian aku menunaikan hak-hak kepada semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah. Ini dikarang oleh ulama tuan-tuan ni. Kita kebanyakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Rejab ini, insya-Allah. Jadi kita baca sekali tuan-tuan ni, insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Kalau boleh kita hadirkan dalam hati kita makna ucapan tadi. Rabbi ighfirli, ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Warhamni, dan kasihani aku ya Allah. Wa tub alayya, dan terimalah taubat aku. Rabbi ighfirli warhamni, ya Allah, bukan dosa aku ya Allah. Warhamni, kasihani aku ya Allah. Dan wa tub alayya, ya Allah, terima taubat aku. Sebanyak 70 kali, masya-Allah.
dengan penuh khusyuk, minta ampun kalau boleh, kita menitiskan air mata. Kemudian yang bawah ni tuan-tuan ni ada 8 tuan-tuan, 8 tanggungjawab kita yang kita banyak lalai. Hari ni tuan-tuan, zaman ni tingkap kelalaian terbuka luas. Bukan tingkap kelalaian, pintu pada diri kita ni ada pintu, ada tingkap. Tapi dah terbuka luas daripada kelalaian. Lalai. Ada handphone lagi. La ilaha illallah tuan-tuan. Apa nak jadi kita ni? Termasuk diri saya yang cakap tuan-tuan ni. Umur kita habis pada kelalaian ni. Yang tidak, itu yang lalai yang tak ada berfaedah. Yang maksiat, ya Allah, Masya Allah. Yang kita akan bawa tuan-tuan. Oleh kerana dah saya cerita ni, saya nak bawa satu cerita lah tuan-tuan. Cerita ringkas saja. Tapi dia mengandungi banyak pengajaran kepada kita, kefahaman kepada kita tentang agama kita ni. Ini cerita ni dalam viral handphone tuan-tuan ni. Mungkin tuan-tuan dan puan dah lihat, tapi mungkin saya nak terangkan di sini supaya yang tak lihat, tak baca, bila saya cerita mudah-mudahan mengambil faedah bersama. Itu cerita satu orang raja sultan. Dia ada penasihat agama, dia seorang alim ulama. Alim ulama ni jadi penasihat raja. Masya Allah. Jadi dia bagilah segala kemudahan-kemudahan kepada raja, allowance, duit, rumah. Memanglah penasihat kepada sultan, Masya Allah. Kalau zaman ni ada kereta apa ni? Ada kereta persendirian ni, ada driver. Masya Allah, mewah lah alim ulama ni. Dia kan cerita, jadi pada satu hari sultan panggil penasihat dia. Wahai penasihat beta, beta nak kamu jawab soalan ini. Cuma 3 soalan. Soalannya, bagi tahu beta apa itu dunia, apa itu akhirat, apa itu iman. Tapi jawapannya tak nak melegit-legit. Mesti ringkas, senang faham. Wah, bingung alim ulama ni tuan. Bagi tempoh 7 hari untuk beri jawapan. Kalau tak dapat beri jawapan dalam 7 hari, semua jawatan dipecat. Mana hilanglah. Masya Allah, hilang semua fasilitis dan sebagainya. Maka bingung alim ulama ni. Kalau dia nak panjang uraian, boleh. Dunia, Masya Allah, kitab tebal. Akhirat, kitab tebal. Bab iman, lagi tebal kitab. Ini sultan nak ringkas, mudah dipaham. Maka dia pun susah hati pergi cari alim ulama. Mana kaya cari ulama, kata tak dapat. Macam mana cari yang ringkas? Nak yang panjang-panjang boleh lah. Masya Allah. Hari yang ke-6 tuan-tuan, dia dah bingung. Maka tengah hari duduk kat bawah pokok, termenung saja. Maka ada peladang. Dekat situ ada peladang, ada kebun dia. Maka dia kata, baik aku tanya peladang ni lah. Dan tak siapa nak tahu lagi, nak tanya lagi. Maka dia bila datang kepada peladang tadi, maka peladang nampak orang ni yang datang ni mukanya sugul je, muram je, susah hati. Dia tak tahu ini ulama ni. Maka dia kata, saudara, mari makan sini, mari sini, makan sama saya. Dia kata, minta maaf, saya ni ada masalah. Betul, saya tengok pun awak pun muka ada masalah, muram aja. Dia kata, saya nak tanya, kalau tuan boleh jawab 3 soalan. Apa itu dunia? Apa itu akhirat? Apa itu iman? Peladang ni kata, ini mudah saja. Mudah. Dah raun satu negeri. Aku pun ulama juga. Aku pun saya jawab. Ini orang peladang. Boleh nak kata sedap, senang aja. Kata, baik pakcik, apa arti dunia? Dia kata, dunia ni apa yang akan kita tinggalkan. Itulah dunia. Panjang tak? Panjang tak? Tuan-tuan. Apa yang akan kita tinggalkan, itu dunia. Isteri, anak, jawatan yang kita pegang, harta ke. Apa yang akan kita tinggalkan, itu dunia. Akhirat,
akhirat apa yang akan kita bawa? Ini dia tuan-tuan. Apa yang akan kita bawa? Bukan kita bawa rumah kita, pangkat kita, jawatan kita, emas ke? Tak ada, tak bawa. Itu apa yang akan kita bawa? Iaitu amal ibadah kita. Kena ingat tuan-tuan, semasa hidup ini kita kena cari amalan kita. Dah mati, tidak ada amalan. Bila dah mati satu orang itu, maka ketika itu semua amalan sudah terhenti, tidak dibenarkan lagi. Cuma di sana ada pembalasan, di sini untuk amal ibadah. Seperti firman Allah Taala tadi, "Faman ya'mal mithqala wa amma man khaffat mawazinuhu wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Allah mengatakan barang siapa yang berat timbangan kebaikannya semasa hidup, dia amalan yang baik, banyak amalan banyak, berat amalannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka orang itu akan hidup dalam keadaan yang menyenangkan dia, radiyah, menyukakan hati dia. Masya Allah. Siapa? Orang yang dalam dunia banyak amal kebaikan dia, banyak amal ibadah yang takarub dengan Allah Ta'ala. Tetapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini nasib kita di akhirat ni dua tu je. Sama ada sakulat ataupun khafat. Sakulat berat amal ibadah kita yang baik. Tetapi kalau khafat, amalan ibadah yang kurang, ringan, fa ummuhu hawiyah, maka maknya hawiyah. Ini bahasa Al-Quran, bahasa seni, Allah sindir. Fa ummuhu hawiyah, siapa yang ringan timbangan amal ibadahnya, maka maknya hawiyah. Maka Allah tanya, wa ma adraka ma hiya, kamu tahu tak apa itu hawiyah? Maka Allah sendiri jawab, narun hamiyah, api neraka yang menjulang-julang. Ini bahasa Al-Quran tuan-tuan. Sebab api ni tuan-tuan, mak ni, kata ulama, mak ini sifatnya dokong anak. Dan api ni tuan, sekejap dia menjulang, sekejap dia ni. Jadi dia timang anak. Anak tu orang yang amal ibadahnya boleh, amal ibadahnya ringan. Masya-Allah. Jadi akhirat itu apa? Apa yang engkau akan bawa. Maka orang alim pun masya-Allah, dia kata dah dapat jawapan. Pendek, memang bernas jawapannya. Jadi tuan, apa soalan yang ketiga? Iaitu apa itu iman. Maka kata bukan sekarang, lepas asar pun boleh. Sekarang mai ikut ajak makan dulu, jangan bimbang, lepas asar kan boleh. Maka dah makan, tunggu asar. Lepas sembahyang asar, dah habis sembahyang asar, maka dia kata pada orang tu tadi, tuan, apa itu iman? Jadi sebelum saya jawab apa itu iman, baik, ini tulang-tulang yang kita makan ni, pergi makan anjing. Bagi makan anjing. Pergi campak pada anjing. Kemudian dia campakkan, dia kata sini. Sekarang satu lagi syarat. Sebelum jawapan ini, kamu kena makan dengan anjing tadi. Faham? Kena makan dengan anjing. Ya Allah, nak jawab, nak terima jawapan apa itu iman. Maka dia berfikir, ya Allah, nak makan dengan anjing, ini najis mughalladah. Dia makan, aku makan, dia makan, aku makan. Masya Allah, ini najis mughalladah. Tapi kalau tak pergi makan dengan anjing, orang tua ni tak nak jawab. Terfikir pula, aku punya jawatan, aku punya allowance, aku punya gaji. Masya Allah. Dia kata tak apalah, najis mughalladah. Dia orang alim pula, najis mughalladah. Lepas tu apa dia? Sama, selesai lah masalah. Jadi nak jawapan tu, maka dia pun meluru pergi makan dengan anjing. Nak pergi makan dengan anjing. Ketika nak
ambil, maka orang tua ni tarik dia. Inilah iman, dia kata. Inilah iman. Iman. Sebab apa? Kalau ada iman, dia kata, sedangkan awak tahu benda ni haram, dilarang oleh Allah Ta'ala, awak oleh kerana nak apa ni, mungkin nakkan dunia, awak sanggup untuk langgar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya-Allah. Tuan-tuan, itu antara lain lah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada cerita ni. Masya-Allah. Jadi ada 8 tuan-tuan ni hak. Ada hak yang patut kita nak tunaikan, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak Rasulullah, hak kitab Allah, hak kedua ibu bapa, hak kedua, hak kepada guru-guru kita, hak kaum kerabat kita, adik-beradik kita, mak saudara kita, bapa saudara kita, dan hak orang Islam, dan hak semua makhluk Allah SWT. Ada 8 golongan yang kita kena tunaikan hak mereka ini. Cuma kita istighfar, astagfirullah, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah. Astagfirullah min taksiri, ya Allah ampunkan dosa aku, ya Allah, daripada kelalaian aku menunaikan hak Allah, menunaikan hak Rasulullah, menunaikan hak kitab Allah, menunaikan hak ibu bapa, menunaikan hak orang kepada guru, hak guru-guru. Itu juga menunaikan hak-hak kaum kerabat, menunaikan hak-hak kaum muslimin, dan menunaikan hak-hak semua makhluk. Itu yang kita baca, astagfirullah min taqsiri fima alayya lillah li rasulillah. Kalau boleh kita faham tuan-tuan, sama kita mulut cakap astagfirullah, tapi kita merasakan ini tanggungjawab yang kita sudah lalaikan. Masya-Allah. Faghfirli warhamni, ampunkan dosa aku, kasihani aku, wa tub alayya, dan terima taubat aku, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah tuan-tuan ni kita sama-sama amalkan istighfar ni. Kalau boleh tuan-tuan ni bukan bulan Rejab saja. Tapi saya yakin ibu-ibu ni, orang perempuan memang rajin, insya-Allah. Kemudian bawah ni dikatakan, iaitu doa. Selepas kita sembahyang, kita minta doa pada Allah Ta'ala. Ini ada ulama zaman dulu tuan-tuan, wali-waliullah punya mohon pada Allah Ta'ala. Dia nak menunggu datang bulan Ramadan, maka dia berdoa daripada sejak bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan hidupkan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Ini kita doa selama 2 bulan, bulan Rajab, bulan Sya'ban, supaya mohon pada Allah Ta'ala supaya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Itu sebagai ringkas tuan-tuan, insya-Allah. Baik, kita ambil kita sambung pengajian kita. Tak silap saya muka surat 416 tuan. 4 7 416. Yang atas Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Dan imam juga membutuhkan 10 macam untuk kesempurnaan tugasnya. Ini bahasa Indonesia tuan-tuan ni. Membutuhkan pada macam kita ni, perkataan tu tak berapa elok tapi maksudnya tu memerlukan. Sangat berhajat. Imam pun kena ada dia punya tata susilanya, adab-adabnya. Itu hari 10 tentang Bilal. Ini tentang imam pula. Baik. Yang pertama, harus benar-benar qari.
Harus benar-benar qari, makna mahir dalam membaca Al-Quran, segi makhrajal hurufnya, tajwidnya, masya-Allah. Harus benar-benar, harus ni wajib pada bahasa Indonesia ni bahasa kita, harus ni boleh tak, tak apa. Harus makna wajib benar-benar qari, pandai kitab Allah dan tidak banyak salah. Mukhrajul huruf. Kena qari betul-betul tuan-tuan. Tapi sebenarnya boleh tuan-tuan ni. Sebenarnya ini satu jawatan, satu tugas yang memang Allah dah letakkan satu orang tu, medan dia jadi imam, jadi Bilal, jadi Noja, masya-Allah. Ini perkara yang kita kena hargai betul-betul. Ini bukan kita yang nak, ini Allah dah takdirkan tuan-tuan ni, masya-Allah. Kita kena jaga. Dan pada para imam kenalah ambil inisiatif untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dia. Jumpa orang yang lain yang qari, masya-Allah. Paling kurang bacaan Fatihah. Yang kedua, takbirnya jelas benar. Takbir terutama takbiratul ihram dan juga takbir intiqalat. Allahu akbar. Allahu akbar. Semua supaya jelas. Sebutan dia jelas. Sebab kalau boleh imam-imam ni yang muda-muda, yang bertenaga, dah tua macam saya ni, masya-Allah, dah tak boleh berdiri lama, suara pun dah serak-serak, masya-Allah. Takbirnya yang jelas, sami Allahu liman hamidah dan sebagainya. Sama takbiratul ihram. Jangan terlalu apa ni, tak dengar pula, perlahan je. Takbir ni takbir intiqalat. Yang ketiga, rokok sujudnya sempurna, mesti sempurna. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat macam batuk ayam. Kena ada tamak nina. Ni tuan-tuan, ni sebab imam ni diikut oleh makmum. Baik tuan-tuan, masalah niat. Imam jadi imam, kalau dia tak berniat jadi imam pada semayang fardu, hukumnya sah semayangnya. Contohnya zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Imam dia niat usalli fardhu maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala. Saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, atau tunai kerana Allah Ta'ala. Tak sebut jadi imam. Ataupun lepas Allahu Akbar dia tak niat aku jadi imam. Hukumnya sah semayang imam tadi, tetapi dia tidak dapat pahala berjamaah sebab dia tak niat jadi imam. Tapi para makmum wajib berniat mengikut imam makmuman. Saja aku semayang fardu isyak 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, walaupun selepas takbiratul ihram. Sebab bukan syarat untuk sah semayang dia, tapi membolehkan dia mengikut perintah imam. Dia terikat dengan imam, ikat kontrak dengan imam. Itu sebab bila dia ikut, dia berniat mengikut imam, dia kena ikut perintah imam. Tak boleh mendahului imam, tak boleh terkemudian daripada imam dengan 3 rukun fi'li. Jadi Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Sami Allahu liman, membolehkan dia mengikut arahan imam. Sekiranya makmum dia tak mengikut, dia tidak berniat ikut imam, maka dia ikut apa yang imam perintah, maka hukumnya semayangnya batal. Batal. Itu pada semayang fardu. Pada semayang Jumaat, wajib dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram mesti mengikut imam. Dan imam mesti mengikut, jadi berniat jadi imam. Kalau tak ada, semayang semua tak sah. Kalau siapa yang imam tak niat jadi imam,
makmum tak niat jadi makmum, hukumnya tidak sah pada sembahyang Jumaat. Sebab kita balik-balik tuan-tuan ni, dalam bab niat dalam mazhab ini saya bincang dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i iaitu qasad. Dalam bab niat qasad ada satu je pada sembahyang sunat. Sembahyang sunat namanya sembahyang sunat mutlak. Semata-mata sembahyang. Saja aku sembahyang kerana Allah Taala. Sembahyang apa? Kerana Allah Taala. Namanya sembahyang sunat mutlak. Qasad saja. Kalau yang kedua, qasad dengan ta'yin, iaitu sembahyang sunat yang ada sebab. Saja aku sembahyang apa dia? Sunat tahiyatul masjid. Sebab naik masjid. Ada sebab dia. Dia sebab pula ada kemudian sebab dahulu sebab kemudian. Sembahyang sunat yang ada sebab dalam niat kena ada dua, qasad dengan ta'yin. Baik, kita pergi laluan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك في أولادي ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. رب هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, bab niat balik sekali lagi insya-Allah. Sembahyang, bagi sembahyang sunat mutlak ada satu saja, iaitu usalli. Saja aku sembahyang cukup. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat. Sunat apa? Sunat kerana Allah Taala. Yang kedua, sembahyang sunat yang ada sebab. Iaitu kena ada 2, iaitu usalli, mana qasad tujuannya, qasad sembahyang. Kemudian yang kedua iaitu ta'yin, tentukan apa jenis sunat. Kalau kita naik masjid, sunat tahiyat saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kalau kita hajat, ada hajat, saja aku sembahyang sunat hajat. Kalau kita wuduk, saja aku sembahyang sunat wuduk. Jadi kita ada 2, saja usalli sunnatal wuduk. Belakang ini. Kalau sembahyang fardu kena ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Saja aku sembahyang fardu, kena ada niat lintasan fardu. Kemudian ta'yin zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau satu orang tu niat, dia niat Allahu Akbar saja. Saja aku sembahyang zuhur, maka orang tu selamanya dia sembahyang sunat zuhur. Sebab dalam niat dia tak ada sebut fardu. Saja aku sembahyang zuhur. Maksudnya orang tu bukan sembahyang fardu zuhur, dia sembahyang sunat zuhur. Ini dalam mazhab Syafi'i. Pada sembahyang fardu kita kena ada niat, kita kena ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Sahaja aku sembahyang tu qasad, ta'arud ni ucapan fardu, kemudian yang ketiga ta'yin, tentukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pada sembahyang Jumaat pula niat ni kena tambah satu lagi, iaitu ta'yin nafsah. Tentukan kedudukan diri dia. Engkau ni makmum ke ataupun imam ke. Masya-Allah. Saja usalli fardhu jum'ati raka'ataini imaman lillahi ta'ala ataupun makmuman lillahi ta'ala dalam takbir dia. Allahu Akbar, saja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat. Kalau tak ada 2 rakaat pun tak apa. Saja aku sembahyang fardu Jumaat. Saja aku sembahyang fardu Jumaat makmuman. Usalli fardhu Jum'ati imaman. Usalli fardhu Jum'ati makmuman. Raka'ataini lillahi ta'ala. Yang pertama, baik, pada imam ni kena ada sifat-sifat dia, harus benar-benar qari, maknanya pandai, mahir dalam bidang Al-Quran, maknanya makhrajul huruf, dan juga tajwid. Takbirnya jelas benar, jelas dengan sebutan yang benar. Yang kedua, rokok sujudnya sempurna, kena ada tamak ninah. Menjaga dirinya, peribadinya dari yang haram dan yang sebat. Sebab imam ni ikutan, contoh. Masya Allah. Macam mana dia naik ke imam? Kalau kita tengok imam pergi kedai nombor 4 ekornya ni, awak nak ikut jadi imam tak? Masya Allah. Jadi dengan sendirinya tuan, orang jadi imam ni automatik apa dia? Dia akan membaiki diri dia. Mudah-mudahan. Tuan, saya pakai serban ni dulu. Saya ingat dah berpuluh tahun. Bukan kerana apa?
kerana nak jaga diri saya daripada maksiat. Faham tak? Saya pergi Indonesia pun pergi seorang diri pakai serban jubah macam ni. Rupanya diorang kata kalau pergi Indonesia, saya tidur hotel. Pergi Bali, tidur hotel, tapi tak kena ketuk pintu. Pintu hotel tak ketuk. Awak kalau pergi, insya-Allah orang ketuk pintu. Siapa? Jadi kita pakai ni kerana nak tinggi. Kita tak kuat iman tuan-tuan ni, masya-Allah. Jadi untuk benteng diri kita, takkan Pak Haji nak pergi 4 nombor ekor betul. Masya-Allah. Ini benteng masya-Allah. Jadi imam ni masya-Allah benteng untuk diri dia. Menjaga dirinya daripada yang haram dan syubhat. Kemudian menjaga pakaian dan badannya dari kekotoran. Ini amanah tuan-tuan ni, sebab dia pimpin orang untuk semayang. Ini amanah. Dia punya pakaian kena bersih daripada kekotoran, bahkan badan dia daripada hadas dan najis. Dia kena jaga betul-betul. Tidak memanjangkan bacaannya kecuali jika dipersetujui oleh para makmum. Jangan baca yang panjang-panjang. Nabi larang. Nabi ingatkan kepada imam, bila jadi imam hendaklah kamu ingat, sebab yang ikut di belakang kamu ni macam-macam hal. Ada kanak-kanak, ada orang tua, ada orang yang ada berkeperluan. Jadi bacaannya, surahnya jangan panjang-panjang. Kecuali kalau nak baca yang panjang, kena minta persetujuan makmum. Contohnya kita dah jadikan tradisi kita hari Jumaat baca apa ni? Surah Sajdah subuh Kemudian rakaat kedua pula baca apa dia? Surah Al-Insan. Betul? Panjang tak? Ya Allah. Jadi kalau setuju, boleh. Kalau ada yang tak setuju, Pak Imam, tak usahlah lama-lama. Sebab kita ada hal. Lepas subuh ada hal. Kan? Kena ambil persetujuan. Masya Allah. Nabi larang. Nabi larang. Sembahyang kita ringkas. Seringkas-ringkasnya. Kalau nak panjang, boleh. Sembahyang seorang diri. Betul. 2 jam, 3 jam pun tak ada masalah. Tidak memanjangkan bacaannya kecuali jika dipersetujui oleh para makmum. Maknanya surah-surah yang dia baca jangan panjang. Ringkas-ringkas. Dan kalau boleh tuan-tuan, untuk sama-sama supaya makmum ni dapat khusyuk, baca surah yang pendek-pendek, yang biasa orang baca. Jadi bila kita baca, makmum boleh ikut mati. Inna a'tayna kal kautsar. Betul. Makmum pun boleh baca. Kalau kita panjang-panjang, sampai surah Al-Baqarah juz 1, 2 juz setengah macam, boleh. Fikiran kita pun mulai. Jadi baca yang ringkas-ringkas saja. Jangan sombong dari ujub, jangan rasa bangga diri. Aku imam, korang mesti hormat aku. Masya Allah. Bila tak ada orang hormat, dia bangga pula. Kau tak tahu aku imam, tak ada hormat ke? Masya Allah. Jangan ujub. Yang ke-8, tidak menguli semayang melainkan sudah membaca istighfar dari semua dosa-dosanya sebagai pemimpinan terhadap para makmum. Imam-imam kalau bolehlah dia baca dulu, astagfirullah dulu, istighfar. Kemudian dia minta doa supaya dia dilindungi daripada syaitan. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baca sikit-sikit. Minta perlindungan daripada Allah SWT. Yang ke-9, jika telah salam, jangan berdoa khusus untuk dirinya, maka berarti mengkhianati makmum. Imam tuan-tuan, kalau dia berdoa, doanya biar umum. Jangan doanya berbentuk peribadi. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini doa peribadi. Ya Allah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku, wa liwalidayya, dan dua bapa aku, makmum, amin. Dia bapa aja yang dapat. Faham? Itu maksudnya. Jangan berbentuk peribadi. Mesti doa tu berbentuk umum. Ini grammar je lah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira.
Jika telah salam, jangan berdoa khusus untuk dirinya, maka berarti mengkhianati para makmum. Kemudian yang ke-10, jika di masjidnya kemasukan orang gharib, makna orang asing, orang musafir, harus, mana wajib ditanya apa hajatnya. Imam ni kena tanyalah, kita tahu hal-hal. Dia tahu dia ini jemaah kampung tu, tapi ada orang lain datang daripada mana, orang muka baru. Maka imam lepas sembahyang nampak orang, Assalamualaikum, saudara daripada mana, nak pergi ke mana? Masya-Allah. Jadi orang tu jawab, itu kena ada mana berbudi bahasa. Saya pernah terasa diri saya kata sebenarnya. Saya pergi negeri Brunei, kita dah 20 tahun 30 tahun dulu. Masya-Allah. Dia punya bumbung emas sebab kebanyakan orang kaya-kaya tuan-tuan ni. Ya Allah, bila kita pergi masjid sana, dia pandang kita memang orang jauh, orang lain kan, orang negeri lain, tapi masing-masing makmum ke imam ke tak tanya kita. Allah, terasa diri kita masya-Allah. Jadi kita kena ada budi bahasa, tanya, termasuk para makmum ambil inisiatif untuk beramal tamah, beramal mesra dengan orang gharib. Bila datang masjid kita, apa khabar, nak pergi ke mana, dari mana dan sebagainya. Itu antara lain pengarang kitab ini anjurkan kepada imam. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja. Tapi sebelum kita menutup, saya nak berikan satu kata-kata daripada Imam Ghazali yang ringkas, tuan-tuan, ringkas saja. Kalau nak catat boleh catat. Kata Imam Ghazali, kata dia, yang singkat itu waktu. Yang singkat itu waktu. Sekejap dah maghrib, sekejap dah Jumaat, sekejap dah Jumaat. Waktu tu singkat, tuan-tuan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu ni ibarat pedang. Kalau kamu tak potong dia potong kamu. Waktu ni ibarat pedang, tajam. Kalau kita tak potong dia potong kita. Tak tahu dah tua je. Masya-Allah. Kemudian yang menipu itu dunia. Ingat, dunia ni menipu kita. Bila kita sadar dunia tipu kita, bila kita nazak je, belum masuk kubur, tuan-tuan, belum masuk kubur, kita nazak dah kita rasa dah, rupanya dunia ni menipu aku. Siapa kata? Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ni hanyalah kesenangan, kemewahan, yang menipu daya. Kemudian yang dekat itu kematian. Rasa tak? Tuan-tuan rasa tak? Kata Imam Ghazali, yang dekat itu bukan isteri kita, kata penjiran kita. Yang dekat itu ialah kematian kita. Yang besar itu ialah nafsu. Allah, nafsu ni ya Allah, tuan-tuan ni. Besar kalau nafsu dah memuncak, tuan-tuan, masya-Allah. Tentu nafsu marah. Kalau nafsu dah marah, nak marah tu orang nafsu dah ada, besar. Dia nampak orang tu kecil je tu. Dia nak telan orang tu, betul. Yang besar itu nafsu, yang berat itu jaga amanah. Allah, jaga amanah, tuan-tuan. Ni kita semua pikul amanah. Mata amanah, semua amanah, masya-Allah. Akhir zaman, sabda Nabi SAW, akhir zaman amanah orang menganggap itu satu ghanimah, satu keuntungan. Ghanimah ni orang pergi perang, menang, dapat harta. Jadi akhir zaman, tuan-tuan, tentang amanah ni, orang yang pegang amanah ni rasakan ini satu keuntungan bagi dia. Dia tak tahu ini berat. Ini berat, dekat akhirat dia akan jawab. Isteri amanah kita, anak amanah kita. Yang berat itu ialah jaga amanah. Yang sulit itu ialah ikhlas. Yang susah, yang sulit itu ikhlas, tuan-tuan. Mulut boleh cakap saya ikhlas, itu mulut cakap. Ikhlas ni boleh datang daripada hati. Yang sulit itu ikhlas. Yang mudah itu apa dia? Buat dosa. Kata Imam Ghazali, yang mudah itu buat dosa. Tuan-tuan, buat dosa nak belajar tak? Nak berjudi, nak belajar? Nak perlu belajar tak?
Apa punya maksiat tuan-tuan ni? Nak berbohong, nak belajar tak? Nak sembahyang kena belajar. Yang mudah itu ialah apa dia? Buat dosa. Yang mudah itu buat dosa. Yang susah itu ialah bersabar. Masya-Allah, ibu-ibu kita kena ujian zaman sekarang ni, kita kena sabar tuan-tuan. Ini Allah uji kita. Kita tak boleh lari daripada ujian Allah Taala, tapi kita kena sabar, bersabar. Cuma bersabar ni cakap mudah tuan-tuan. Orang yang bercakap pun tak sabar. Saya dah cerita dulu tuan-tuan ni, satu guru kat kitab tu bab sabar. Lama dah 2 bulan dah tak habis-habis bab sabar. Tiba-tiba satu hari dia keluar masjid, selipar dia hilang, kasut dia hilang. Bukan main mengamuk ustaz tadi. Ustaz yang mengajar bab sabar ni. Jadi jemaah kata, ustaz sabar. Kan ustaz belajar bab sabar. Ya, itu betul. Itu kitab cakap. La ilaha illallah. Memanglah kitab cakap supaya kita amal. Yang susah itu sabar. Yang sering kita lupa ialah bersyukur. Allah. Masya-Allah. Tuan-tuan, kita tak perasan ni nikmat yang Allah bagi kita, yang selama ni memang ada pada kita, sebab kita rasa benda tu ada pada diri kita, sebenarnya nikmat daripada Allah Taala. Tapi kita tak bersyukur kepada Allah Taala. Nikmat boleh tidur jam. Nikmat boleh tidur. Sekarang okeylah, tak terasa. Nanti besok tak boleh tidur macam mana? Tidur tak boleh, betul tak? Masya-Allah. Itu sebab ada doa tidur. Apa dia? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah Taala. Kita bersyukur pada Allah Taala tentang nikmat. Yang sering lupa itu ialah bersyukur. Yang paling berharga ialah iman. Yang paling berharga tuan-tuan. Ada iman, walaupun semayang puntang-panting, yang lain puntang-panting, zikir tak ada, dosa banyak, iman itu insya-Allah tidak akan kekal dalam api neraka. Seorang tu kalaupun ada seberat darah, sebesar darah, ada iman, maka tidak kekal dalam neraka. Tapi maksudnya neraka dulu. Iman kena dengan amal. Tapi ada orang tu beriman tapi tak beramal, tetap akan masuk syurga. Yang paling berharga ialah iman. Yang ke-11 yang ke-11 yang membakar amal ibadah. Dengar sini, yang membakar amal ibadah kita ialah mengumpat. Dia akan hanguskan kita punya amal ibadah. Pindah kepada orang yang kita umpat. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, mungkin saya terus cakap. Kata ulama, kalau kamu nak mengumpat orang, lebih baik umpat mak kita sendiri. Faham? Sebab pahala kita pergi pada mak. Saya teringat tuan-tuan ni, Ustaz Abdul Rahim Khalid Al-Hafiz kuliah di Masjid Negeri dulu, dah 10 tahun dulu Dia kata, tuan-tuan, alhamdulillah kita kuliah subuh setiap hari Ahad, kuliah subuh sebelum awal kita dah datang, kemudian semayang sunat satu masjid, kuliah subuh, semayang subuh, kuliah subuh, pahala banyak, masya-Allah. Kemudian kita lepas habis semayang lepas habis subuh, sebelum balik lepas kuliah subuh, kita semayang sunat isyraq balik. Lepas tu kita pergi kedai kopi. Pahala tadi banyak sebelum subuh sampai sunat isyraq. Kemudian dekat kedai kopi kita cerita si Pulan tu. Habis kita punya yang habis kita bagi pada orang. Allah Akbar. Ini dah kita tuan-tuan ni. Yang mendorong yang membakar amal ibadah ialah mengumpat, yang mendorong ke neraka, yang mendorong kita ke neraka. Apa dia? Ialah lidah tak betul-betul dorong orang tu ke neraka. Yang ke-13 yang mententeramkan hati ialah kawan sejati. Yang mententeramkan hati kita, sahabat kita yang sejati. Penting tuan-tuan Sahabat ni penting. Kata ulama tuan-tuan, nak cari sahabat
Kalau dah jumpa sahabat ni, 3 kategori sahabat yang kita kena cari. Yang kalau dah ada, kalau kita kena peluk dia, ikat dia. Jangan lepas pegang dia. Pertama, kawan yang selalu menasihati kita, yang menasihatkan kita. Jarang tuan-tuan, jarang dapat kawan yang selalu nasihatkan kawan. Dia nampak kita tak sembahyang pun dia diam aja. Dia nampak kita beli 4 nombor ekor, dia pun tak tahu. Padahal dia ustaz, kawan dengan kita, tapi dia ada itu tak boleh. Tak boleh jadi kawan. Kawan yang selalu memberi nasihat kepada kita. Yang kedua, kawan yang mendoakan kita. Masya-Allah. Ni doa ni tuan termasuk sedekah. Doa tu termasuk sedekah. Cuma kita tak faham tuan-tuan ni. Yang ketiga iaitu yang mendoakan kita. Kemudian kalau kita dapat kawan macam tu, jangan bertengkar. Jangan. Ini kita nak kena tahu tuan-tuan ni bab sahabat. Kita kena bab ta'aruf. Kita dalam bab sahabat ni penting sahabat. Sahabat ni boleh tolong kita ke syurga besok. Di akhirat kawan boleh tolong kita ke syurga, insya-Allah. Sebab kata Imam Ghazali juga tuan-tuan ni, kalau kita bergaulan dengan orang lain, kalau boleh, kalau kita tak ada, orang tu akan rasa rindu dengan kita. Dan bila kita mati, orang akan menangis. Dalam pergaulan dengan ramai orang, supaya kita jadikan diri kita, kalau kita tak ada di keliling dia, orang akan rindu. Kalau kita mati, menangis. Indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sahabat, bila Rasulullah tak ada di kalangan ni, rindu dengan Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, orang menangis. Jadi jangan tuan-tuan bertengkar dengan para sahabat. Jangan bergaduh. Matikan air je. Jangan bertengkar. Kalau kita dah, syaitan memang tuan-tuan ni, dia akan ganggu. Dia akan jadikan kita selalu bertelaga dengan kawan-kawan kita. Yang ke-14 yang akhir, yang paling Allah tunggu dari kita, yang Allah tunggu dari kita ialah istighfar. Allah tunggu, sentiasa tunggu tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah nak beri kampuan pada kita, tak makan masa yang lama. Minta ampun aja, Allah ampun. Dalam Quran Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang yang telah melampaui batas, maknanya yang telah langgar hukum-hukum Allah lah, dia langgar semacam aja. Ini asrafu. Tapi Allah seru, Allah panggil dia, ya ayyuhalladzina asrafu. Siapa kita tuan-tuan? Semayang pun tuntang banting, buat maksiat, tapi Allah kata, ya ayyuhalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Taala. Dosa kamu penuh, 7 petala langit, 7 petala bumi, penuh dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semuanya Allah mampu, Allah boleh ampunkan semua dosa-dosa kamu. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi Allah tunggu daripada kita ialah istighfar kita. Allah tunggu. Ni bulan Rejab ni, insya-Allah kita baca istighfar. Jangan lupa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah pimpin kita, Allah selamatkan kita, Allah beri hidayah kepada kita ya Allah, supaya kita selalu dekat rumah Allah Taala ini ya Allah. Ya Allah, dengan berkat bulan Rejab yang mulia ini ya Allah, jadikanlah kami orang sentiasa memakmurkan rumah-rumah-Mu ya Allah. Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Setiap baca kita baca salawat dan doa penutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi. Ya Allah ridha min Mustafa, Ya Allah ridha waghfir lana ya sayyidi ma qad madha. Ya Allah ridha
بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وذق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفا وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله